Hello, hi, good morning semua. Welcome to my class untuk kelas 1 cekal dengan 1 gigi. So, ini adalah video untuk awak sebagai panduan untuk kelas kita pada hari ini ya. This week, cikgu akan berikan beberapa aktiviti untuk awak cuba sendiri di rumah. As you can see, I have a few things here. This is in my house, so that means maybe you can find it in your house as well. So, 1 cekal dengan 1 gigi, and whoever is watching this, if you find this beneficial, don't forget to share on your social media. Cuba ingat semula, apakah alat pengukuran yang kita telah belajar minggu lepas? I give you 10 seconds ya, 10 seconds. Cuba ingat balik. In 10 seconds. Kalau ada awak ingat, type dalam ruangan chat dalam YouTube ni. You can type very fast, just one. Okay? Satu sahaja. Kalau ada daripada jawapan-jawapan yang awak berikan tadi, alat pengukuran, kita tengok. This is pembaris, jam randik, neraca 3 alur, termometer, ammeter dan juga silinder penyukat. Benda-benda ni kita telah bincangkan dalam kelas yang lepas. Kita masih lagi dalam bab pengukuran yang menggunakan alat-alat pengukuran. Now, dalam masa 10 saat juga, cuba ingat semula apakah jenis-jenis ralat yang wujud dalam pengukuran. Okay, 10 seconds. Apa ralat yang wujud dalam pengukuran? Kita dah sebut minggu lepas. Type saja if you remember. Ada yang dapat jawab atau tak ingat langsung ataupun tak tertype? Mari kita tengok. Ada ataupun tidak antara jawapan ni. Ralat sistematik dan juga ralat rawak. Okey, ini adalah antara dua jenis ralat yang kita highlightkan dalam kelas kita pada minggu lepas. Satu sahaja guiding question kita, iaitu bagaimana kita nak membuat anggaran pengukuran. Kata kunci dia di sini adalah anggaran. Alright, tapi yang ada buku teks, okay, pastikan awak berada pada buku teks yang muka surat yang sama dengan cikgu, iaitu muka surat 26. Okay, ini adalah lanjutan daripada pelajaran kita pada minggu lepas. Dan kali ini kita akan membuat anggaran sahaja. Kenapa anggaran? Kenapa perlunya ada kemahiran membuat anggaran ni? Sebab kadang-kadang bila kita macam memerlukan sesuatu untuk ukur, mungkin pembaris tak ada sebelah kita kan? Ataupun mungkin tak ada jisim penimbang macam ni. So kita boleh buat anggaran. Kalau awak ada kemahiran untuk menganggar itu, maka bolehlah awak membuat ramalan awal terhadap sesuatu. Terutamanya kalau awak nak mengkaji sesuatu atau ingin tahu membuat keputusan yang cepat. This is very useful kalau misalnya awak nak ke mana-mana, lepas tu awak tak ada beg contohnya. Lepas tu awak kata, saya nak shopping, saya perlu beli 3 kampit beras yang 10 kilogram macam tu. Awak dah boleh buat ramalan lah kalau awak tahu saiz beras, kampit beras yang awak nak beli. So, kemahiran untuk menganggar ini sebenarnya bukan terhad kepada bidang sains seperti dalam eksperimen sahaja. Malahan dalam setiap hari, kalau awak nak pergi mana-mana ke atau nak rancang perjalanan ke, kemahiran untuk menganggar ini memang sangat-sangat penting. Dalam buku teks, dia ada penerangan semuanya. So, make sure buku teks itu adalah teman baik awak ya. Untuk menganggar, ada benda seperti panjang, luas, jisim, isi dan juga isi pada suatu objek. Bagaimana kita nak buat? So, kita pergi satu persatu. Cikgu akan tunjukkan dulu macam mana kita nak menganggar panjang sesuatu objek dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah sahaja. Anggar panjang. Katakan kita ada satu objek seperti handphone ini. Okay, kebanyakan orang ada handphone. Lepas tu dia nak beli casing. Okay, nak beli casing tapi dia tak tahu ukuran. Macam mana dia nak anggar? Atau dia nak bagi tahu kakak dia ke abang dia ke mak dia, tolong beli casing phone, saiz apa saya tak ingat tapi saya boleh bagi tahu. Ada pembaris sebelah awak? Tak ada pembaris. So macam mana kita nak improvise, kita nak anggar? Okay, kita boleh gunakan alat-alat seperti klip kertas. So, awak boleh susunkan klip kertas tu. Kalau ada banyak, if you have a few, maka senanglah. Okay, macam ni. Kalau ada beberapa, boleh anggarkan. So, awak boleh anggarkan lebih kurang 4 klip kertas, saiz 4 klip kertas yang standard untuk handphone awak tu. Okay? Jadi, kalau awak tak ada klip kertas, kita boleh juga anggarkan menggunakan sebatang
pen macam ni. Jadi anggaran di sini panjang bagi handphone ini ialah sepanjang dengan sebatang pen. Okey, ataupun tadi sama panjang dengan 4 klip kertas yang disusun back to back macam ni. Itu dia anggaran dia. And kalau dah ada pembaris, maka kita bolehlah ukur tengok yang ni berapa cm. Kan? Kalau kita tengok sini dia dalam 14.5 cm macam tu. Okey. Menganggar panjang sangat mudah. Sekarang kita akan anggar luas pula. Apa macam mana kita nak buat luas ni kalau kita tak ada alat pengukuran yang sesuai. Okey, macam cikgu katakan tadi, kalau nak menganggar sesuatu, luas selalunya kita boleh dapat dengan menggunakan panjang darab lebar. Tapi dalam keadaan ini sekarang, kalau kita nak anggar suatu benda yang tidak mempunyai bentuk yang sekata, kita kena anggarkan dia menggunakan grid seperti ini. Okey? Jadi, template untuk grid ini, kalau awak tak ada grid yang 1 cm darab 1 cm dekat rumah, cikgu dah attach dekat description box punya tu, awak boleh download. Kalau tak pun carilah kertas graf dan lakarkan tapak tangan awak kat sini. Trace dia punya outline. Okay. Dan boleh buat macam ni lah. Mari kita sama-sama buat. Kalau awak lihat sini, cikgu akan nak highlight dulu bahagian-bahagian yang memang dapat full lah. Cikgu sekarang tengah highlight bahagian yang kalau dia lebih daripada separuh ataupun full, dia penuh, kita tandakan dia. Supaya kita nak kira dia nanti. Asalkan dia lebih daripada separuh, dia separuh ataupun lebih daripada separuh, kita akan kira. Sudah tentulah full semua ambil. Mana awak nampak separuh dia tu, yang memang kecil saja jangan ambil kira. Okay? So you will have something like this. Now you count. So I calculated it's 126. Okay, 126 kotak. So cikgu punya tapak tangan adalah 126 cm persegi. GSIM ni selalunya kita nak anggar benda-benda tertentu kan. Contohnya sekarang cikgu nak anggar buku ni. Buku ni ada 240 helaian muka surat, buku nota ni. Jadi kita nak anggarkan satu helai muka surat tu berapa. Timbang letak saja. So nampak di sini adalah 349 gram. 349 gram. So kalau kita nak anggar sehelai tu, jadi kita bolehlah bahagikan kepada 240 muka surat. Itu bukan nilai sebenar tau. Itu hanyalah anggaran. So jangan confuse bahawa cikgu katakan awak boleh dapat tepat-tepat setiap helaian tu. Tak. Just anggaran sahaja. Okay. Kalau tadi kita dah ada panjang. Okay. Kita guna pen. Kita guna klip kertas panjang. Kita ada luas di mana kita gunakan yang ni. Grade untuk tapak tangan. Macam bentuk yang tak sekata. Kita juga ada GSIM. Kita anggar guna ni tadi. Okay, dan sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak anggarkan isi padu pula. Imbas semula ingat tadi panjang kita anggarkan saiz telefon bimbit tadi guna klip kertas. Luas pula kita gunakan grid yang bersaiz 1 cm darab 1 cm tu. Dan anggaran GSIM sehelai kertas daripada nilai berat keseluruhan sebuah buku tadi kita guna. Okay, just kitchen scale. Boleh dapat dekat dapur awak. Ya? Dan last sekali sekarang adalah cikgu nak tunjukkan anggaran isi padu untuk dua jenis item yang sekata dan tak sekata. Biasa untuk bentuk yang sekata ni kita boleh nampak dia punya panjang, kita boleh nampak lebar dia dan juga tinggi dia macam mana. So berdasarkan awak punya pengetahuan sebelum ni ada panjang, lebar dan tinggi adalah rumus untuk isi padu. Jadi
kita bolehlah menganggarkan isi padu untuk bentuk yang macam ni, bentuk sekata. If you have 4 cm untuk separuh daripada sneaker bars tu dan lebar dia 2 cm dengan tinggi dia 1 cm, kita bolehlah menganggarkan isi padu sebab kita tak ukur dia tepat-tepat tau. Kita macam tengok dia agak-agak memang around 4 cm macam tu kan. So 4 darab 2 darab 1, 4 times 2 adalah 8, 8 darab 1, 8 cm padu untuk separuh daripada sneaker bar ini macam ni. So ini adalah anggaran dia sahaja. Okay, kalau awak nak betul-betul tahu isi padu dia, bolehlah ukur guna pembaris untuk mendapatkan panjang dan lebar dan tinggi dia secara lebih tepat lah. Because I'm not sure whether the sneaker bar will actually measure like this. So ini adalah anggaran sahaja. Anggaran isi padu bentuk yang tak sekata pula adalah kita menggunakan kaedah sesaran air. Yang konsep ni akan lebih lagi dibincangkan dalam subtopik seterusnya iaitu ketumpatan. Tapi cikgu just nak mention bahawa sesaran air ini dia memang gunakan air, and macam kalau awak masuk dalam besen atau baldi ke ataupun bathtub, kalau air tu penuh, lepas tu awak masuk kan, lepas tu air tu akan melimpah keluar, itu adalah kaedah sesaran air sebenarnya, di mana water is being displaced by your mass. Alright, jadi macam dalam gambar yang telah disediakan ni, kita ada air dalam silinder penyukat, air dalam silinder penyukat. Awak lihat ukuran dia sekarang adalah 150. Jadi bila kita masukkan batu, air itu akan meningkat naik menjadi satu ukuran yang baru. Jadi kalau awak nak dapatkan isi padu batu tu, kita ambil isi padu awal, tolak isi padu akhir. Contoh ni ada juga dalam buku teks, awak boleh lihat, dia bagi tahu di sana macam mana nak kira, awak tengok sendiri ya. So ingat, kaedah sesaran air adalah untuk bentuk yang tidak sekata. So hari ini actually your class is very simple. Cikgu dah tunjuk anggaran untuk luas. Gunakan grid untuk bentuk yang tak sekata. Kalau luas yang sekata, of course awak boleh dapat panjang darab lebar dia lah. Dan panjang awak gunakan everyday objects untuk menganggar seperti pen atau klip kertas. And jisim, dan juga awak telah dibincangkan tadi isi padu. So you have learned about macam mana nak membuat anggaran. Dalam masa 15 minit selepas video ini berakhir, awak kena buat satu tugasan ya. Awak kena buat satu tugasan dalam 15 minit, kalau seboleh-bolehnya siap dan hantarkan hasil itu ke grup WhatsApp seperti biasa. Cuba siapkan dalam ruangan slot subject size, jangan tolak pergi masa lain lagi. Now, tugasan itu berada dalam buku teks awak ya. Berada dalam buku teks awak, muka surat 26. Muka surat 26 ada satu aktiviti 1.9 di sana. Dia punya tujuan adalah untuk membuat perkaitan antara anggaran dengan pengukuran yang sebenar. So dia suruh awak bandingkan. Jadi yang pertama awak kena ukur awak punya meja. Pilihlah meja mana-mana awak ada, meja makan ke meja study awak ke. Pilih sebatang pen, lepas tu awak ukur. Kalau tadi kita ukur telefon bimbit kan, handphone. Okey, kali ini dia besar sikit, awak cari objek. Yang di sini dia minta meja. So awak ukur panjang meja tu dengan pensel yang kita wakilkan dengan pemboleh ubah P. Jadi awak ukur berapa pen untuk meja tersebut ya. Jadi awak catatkan, kalau ada 8 kali pen itu dari hujung ke hujung, so awak tulis 8 darab P. Dah tu awak ambil pembaris. Jangan kata awak tak ada pembaris kat rumah. Okay, pelajar memang at least ada pembaris yang pendek ke panjang, yang penting pembaris. Untuk ukur panjang meja itu dengan menggunakan alat pengukuran yang sesuai, yang lebih jitu macam ni lah. Lepas awak dapat tu, awak bandingkan nilai yang tadi menggunakan anggaran hanya dengan pen dan satu lagi dengan ni, pembaris. Bandingkan macam mana, awak pergi tengok ukuran meja menggunakan pensel adalah, contohnya awak dapat 10 kali pen tu, jadi awak kata 10 P. Maka kalau awak ukur panjang meja tu awak dapat 100 cm. Jadi awak bandingkan macam tu sajalah. Tulis saja apa yang awak dapat. Tulis saja apa yang awak dapat dan bandingkan. Siapa yang boleh nampak perkaitan yang lebih banyak, macam contohnya dia dapat 10 kali pensel, lepas tu dia dapat 100 cm. Jadi dia boleh simpulkan, mungkin kalau 10 batang
pen itu adalah 100 cm, maka satu batang pen itu adalah 10 cm lah. Macam tu. Itu perkaitan dia. Awak tuliskan apa dapatan awak. Itu saja yang cikgu minta. Ayat tu. Okey, ayat untuk perbandingan. Okey, kalau tak faham cuba tanya dalam grup WhatsApp nanti. Cikgu cuba respons ataupun cikgu yang menggantikan cikgu tu akan respons kepada awak. Alright. So, bermula daripada lepas video ni berakhir, awak pergi buat tugasan tersebut. Okay, jangan tanya kat mana lagi, cikgu bagi tahu siap-siap buat dalam buku latihan awak. Siap saja, snap gambar, hantar dalam grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Okay, cikgu kena salin ke soalan ni. Tolong salin dia punya tujuan dan juga soalan yang awak kena jawab tu. Bahagian yang pertama ke atas, tujuan, aktiviti, lepas tu soalan, apakah perbezaan bla bla bla, lepas tu awak jawab soalan tu. Itu saja yang awak kena tulis dalam buku latihan. 15 minit je, tak lama. So pergi cari sebatang pen atau pensel dan pergilah ukur meja yang berhampiran. Dan link kehadiran untuk kelas hari ini cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp sebentar lagi. So it's a very short class but you have an activity to do. So, jadi pergi buat, jangan delay banyak-banyak. I'll see you again next week. Link kehadiran jangan lupa isi. Thank you very much. Bye.